Assalamualaikum. Nama saya Ifat Iman binti Asri. Hari ini saya nak kongsikan satu cerita seram di Jepun mengenai sebuah patung yang dikenali sebagai patung Okiku. Kisahnya bermula sekitar tahun 1918 di Jepun. Pada tahun itu, seorang pemuda berusia 17 tahun bernama Eikichi Suzuki tertarik dengan sebuah patung ketika berkunjung di Sapporo. Baginya, patung itu sangat cantik, berwajah putih bagai porselin, bermata hitam pekat umpama mutiara hitam, berambut lebat paras bahu setinggi 40 cm dan memakai kimono tradisional Jepun. Suzuki kemudian membeli boneka itu buat adiknya yang bernama Okiku yang berusia 2 tahun. Okiku sangat gembira dengan pemberian abangnya itu. Dia sangat menyukai patung tersebut dengan hanya sekali melihatnya. Setiap hari, Okiku akan bermain dengan patung itu tanpa mengendahkan hal-hal di sekelilingnya. Kemana sahaja dia pergi, patung itu pasti akan dibawa bersama. Sehinggalah berlaku tragedi pada tahun berikutnya di mana Okiku jatuh sakit. Ketika itu, dia baru berumur 3 tahun. Tidak lama selepas terlantar sakit akibat diserang demam panas yang teruk, Okiku disahkan meninggal dunia. Sebelum dimakamkan, ahli keluarganya berhasrat mahu mengubumikan patung itu bersama Okiku. Tapi kerana ada beberapa keadaan yang tidak terduga, patung itu tidak dapat ditempatkan bersama tuannya. Keluarga gadis itu kemudian meletakkan patung Okiku itu di atas sebuah altar, tempat berdoa untuk mengenang puteri kesayangan mereka. Bagaimanapun, beberapa hari selepas berkabung, keluarga Okiku menyedari sesuatu yang aneh pada patung tersebut. Rambut patung Okiku yang sebelumnya sekitar paras bahu dilihat mulai panjang melepasi ukuran asal. Fahamkan, sudah beberapa kali keluarga Okiku memotongnya, namun pelik, rambut patung tu tetap akan tumbuh semula. Dan jika dibiarkan, ia akan terus menerus tumbuh dan memanjang sehingga paras lutut. Tapi entah kenapa, rambut patung tu selalu saja berhenti tumbuh apabila sampai di paras lutut. Sejak kejadian aneh ini, keluarga Okiku mulai percaya bahawa roh gadis kesayangan mereka telah menghuni patung tersebut. Lama selepas itu, pada tahun 1938, keluarga Suzuki ini berpindah ke wilayah lain, iaitu Sakhalin. Oleh kerana mereka yakin roh Okiku berada di dalam patung itu, Suzuki dan keluarganya tidak sampai hati mahu membuang permainan tersebut. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk meletakkan patung Okiku di kuil Maninji di Hokkaido. Oleh kerana itu, beberapa hal mula dipersoalkan, antaranya apakah ia benar-benar supernatural atau hanya penipuan dan trik semata-mata. Disebabkan ramai yang ingin tahu akan perkara itu, sampel dari patung Okiku telah diambil dan dianalisis. Seorang penyelidik Jepun mendedahkan bahawa hasil daripada forensik ke atas rambut patung itu ternyata mengejutkan. Kerana tidaknya, rambut dari patung tersebut disahkan rambut manusia dan ia didapati sama seperti rambut yang tumbuh pada anak berusia 10 tahun. Sehingga ke hari ini, patung Okiku masih berada di kuil Maninji. Ia diletakkan pada posisi berdiri di dalam sebuah kotak kayu bersaiz sederhana di badan rambutnya terus-menerus tumbuh dan memanjang. Bagaimanapun, setakat ini tidak ada laporan menyatakan bahawa patung itu bergerak, membuat bising, membawa nasib buruk atau kematian misteri. Hanya dilaporkan rambutnya tidak berhenti tumbuh. Sekian saja perkongsian dari saya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan share.